Okay, Assalamualaikum semua. Right, hopefully semua sihat so stay inside, jangan keluar sangat, and buat lab bagi siap. Sebab alang-alang PKPB kan. Right, so without further ado kita nak sambung kita punya lab. So sorry sebab dah 2 weeks since kita buat kita punya last lab kan. Sebab apa? Saya pun nak fikir macam mana nak susun so that awak lebih boleh faham parallel processing ni macam mana. Sebab last time saya macam main apa, bagi lab, lepas tu buat, lepas tu habis, macam tu je. So this time around saya nak buat lab, tapi at the same time saya nak faham sekali, nak korang faham sekali. Jangan setakat buat lab, setakat ikut saya punya manual je. Right, kita nak tengok macam mana construct parallel processing and how are we going to distribute our tasks and so on. Kita nak buat macam tu so that kita boleh tahu processor mana yang kita bagi, processor mana yang akan dapat, and so on. Right, so kita akan buat parallel program kita sendiri. Last time kita buat pasal ping-pong, but that particular ping-pong punya program tu bukan kita punya. Yang tu memang dalam MPI.net punya. Memang diorang yang design app tu, program tu. So program tu buat apa? Simply ping and pong balik kita punya message, that's it. According to berapa banyak proses yang kita pakai. So that's why yang ramai yang pakai 80,000, 800,000 semuanya lingkup kan. Sebab terlalu banyak proses untuk our processor dengan our punya memory handle. Alright, so untuk buat yang baru ni, okay, semua dah install Visual Studio 2019 I assume. Okay, so boleh create new project. Kita akan pakai C# untuk buat kita punya codes. C# jangan risau, dia lebih kurang saja macam Java. Very similar. In fact, I don't think you even notice the changes with C# and Java. Practically the same thing. Alright. So kita tengok dekat sini, mana satu yang projek yang kita nak ambil. So kalau awak perasan, kalau awak install full macam saya ni, memang segala-galanya akan keluar. Right, so cari console application dekat sini. Okay, dia sedikit slow lah, kadang-kadang macam tu. Okay, console. Oh sorry, meja console pun salah. Okay, console. So bila console application, dia akan ada console.app.net core or console.app.net framework. So choose yang the one with .net framework. Okay, sebab kita nak pakai framework.net dalam ni. So kita nak pakai drawing, kita nak pakai banyaklah framework.net yang that we will be utilizing later. So that's why we choose to select .net framework. So click next. Letak je apa-apa nama. Kalau boleh buat macam ni lah, MPI Lab 1. Lagi penting pula. Kita buat apa, MPI Lab lah, asal cerita. So letak MPI Lab. So untuk session lab ni semuanya kita akan masuk pasal MPI yang kita install last 3 weeks. Okay, so create MPI Lab. Okay, .NET framework boleh select yang 4.72 ni, yang latest code I presume. Alright, so we arrive at our code. If you notice these codes, it looks exactly like Java. Yang difference dia dekat using namespace. Okay, the rest practically identical. Using ni sebenarnya import, sama je. Namespace ni sebenarnya package pun sama je. Alright, so basically it's the same thing. So don't be afraid of if you are being asked to create an application using C#. C# is like Java, so no problem. Okay, so once kita dah arrive at this codes, apa yang kita nak buat? Kita nak buat MPI punya program. So nak buat MPI punya program, ingat tak kita ada install MPI.net. So macam mana kita nak ambil plugin MPI.net tu, masukkan ke dalam kita punya IDE ni. Ini panggil IDE lah, saya akan refer this one as an IDE lah. Apa yang kita buat ni as IDE. So pergi ke reference. Okay, add reference, right click, reference, add reference. Simple je. Okay, so kalau awak perasan kat sini, saya dah keluar saya punya MPI.dll sebab saya dah pernah cari. Tapi kalau untuk korang yang nak cari, baru nak start cari, okay, kat mana dia kedudukannya? Okay, pergi kat this PC, C, okay, program files, x86 try MPI.net, tempat yang kita buat ping-pong lah gitu. So dalamnya ada ping-pong, kita tak ambil ping-pong, kita ambil yang lib, ambil MPI.dll. DLL ni stands for what? DLL ni sebenarnya Dynamic Link Libraries. Yang ni ada yang kita ada belajar sikit time OS dulu kan, libraries apa yang kita kena masuk dalam executable untuk dia run kan. So DLL stands for Dynamic Link Library. So ni ada library MPI yang kita bakal pakai nanti. So boleh add dia macam ni. Okay, so checkbox ni tekan and boleh klik. Okay,
So awak akan perasan MPI tu dah ada dekat sebelah kanan. Kalau Solution Explorer ni tak keluar, boleh buka kat sini ya, View. Okay. Cari Solution Explorer. Okay, toolbar macam ni. Okay, boleh view dia punya Solution Explorer and so on. Kelas view lah apa semua ni boleh buka dia. Okay. Kalau tak jumpa lah, kalau Solution Explorer tak keluar sini, saya dah keluar ni, dia keluar lah. Okay, dia boleh Team Explorer, Server Explorer. Tapi kalau tak ada Solution Explorer, cari dekat sini Solution Explorer, nampak? So boleh keluarkan Solution Explorer kat sini. Kalau Properties pula bawah tak ada, boleh cari Properties Window, sama juga. Oh, kacau ni. Sekejap sebab kita tengah record video, nanti saya reply message. Okay, so sekarang apa yang kita nak kena buat adalah once kita import kita punya library, alright, kita nak utilize library tu. So kita akan pakai using. Okay, ni saya lupa construct dia kejap. So copy using new MPI MPI.environment. Okay, dot akan keluar environment E. Okay. Kalau dia macam ni, barulah dia tak ada error. Okay, saya pun dah lupa construct ni sebab dah lama tak buat. So ref args. Okay, jangan lupa kita letak 2 bracket. Alright, so tak ada error. So sama je macam Android Studio ke apa ke, kalau program tu ada error, dia akan immediately bagi tahu kita yang dia ada error. So dekat sini apa yang kita boleh buat adalah once kita letak using new API environment, meaning any codes happen here will be run in parallel. Will be run using MPI punya library. Okay, kita boleh pakai library MPI dekat sini. Alright, so kita nak buat hello world. Okay, hello world. So macam mana kita nak buat hello world? Yang ni kita define dulu communication kita. Okay, kita buat intra communicator. Jangan lupa yang ni using MPI. Itu penting. Kalau tak nanti apa benda pun tak keluar. Contohnya macam ni, intra communicator com sama dengan new sama dengan communicator.world. Okay, macam tu. Ini kita define dia punya communicator, meaning daripada com ni kita akan kita boleh communicate via each process communicate with one another. Right? So macam mana kita nak buat so that kita nak keluarkan hello world daripada proses yang kita nak buat keluar. Contoh dia macam ni. Kalau kita run 8, meaning kita ada proses ID daripada 0 sampai 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 8 different proses. So kita nak keluarkan so that dia bagi tahu saya adalah proses 1, saya adalah proses 2, saya adalah proses 3. Macam mana nak buat? Senang je. Boleh buat macam ni, system system.out.println tu dalam Java. Yang ni pakai console dot lunch bising Shopee ni. Okay, dot rank. Kita macam ni okay. Hi, I'm from process rank. Okay, meaning kalau kita run program ni, dia akan keluar dia daripada proses yang mana. Tapi unfortunately kita nak tekan ni terus untuk keluar program tu, susah sikit. Okay, dia tak keluar. Okay, kenapa dia tak keluar? Sebabkan kita nak run benda ni in parallel. Kalau nak run benda ni in parallel, ingat tak apa yang kita kena buat dulu? Okay, apa yang kita kena buat adalah kita pergi ke komputer balik. Okay, mana balik komputer. Okay, tempat yang kita simpan kita punya MPI hari tu. Contoh dia macam ni tempat yang kita simpan MPI pula. Kita kena buka command prompt, cmd. Okay, run as admin terus sebab kita nak execute banyak-banyak proses. So try API exec kita hidup ke tak? API exec macam biasa. Okay, API exec saya hidup. Kalau keluar error kat sini, awal-awal pun dah error lah. Okay, so kita nak cari kita punya program tu duduk dekat mana. Okay, program yang ni
MPI lab ni. Okay, right click kat sini, pergi ke open folder in file explorer. So akan keluar dekat MPI lab. Yang ni dia adalah dia punya directory. So masuk MPI lab, masuk dekat dalam bin, masuk kat dalam debug. So program dia semua akan ada dalam sini. So boleh copy yang ni, masukkan dalam kita punya ni. Jangan lupa tekan cd. Alright, so kita dah sampai ke directory kita punya program. What you need to do now is that MPI exec invoke the program. MPI exec tolak n 8. So MPI lab.exe, MPI lab.exe run. See, so dia akan keluar, hi, I'm from process 0 until 7, sebab kita run that in parallel. Actually apa yang kita buat adalah kita buat 8 different process in one go. Sekali jalan kita ada 8 terus proses overall. Okay, so boleh nampak kan benda ni macam apa, simple je, tapi sebenarnya kita dah create parallel processing. Right, so macam mana pula kalau kita nak buat so that dia keluar 100? Kita boleh tukar number yang kita buat kat sini. Sama lah macam pingpong hari tu kan. Okay, so ini dia bagi tahu dia adalah proses daripada ID yang mana-mana. Once proses tu habis, dia akan keluar daripada dia punya program. That's it. Okay, kalau macam ni kira dah berjaya lah. So congratulations, you have created your first parallel processing punya program. It is that simple, tak susah mana pun. Okay, tapi sekarang ni macam ni, what you need to do now is that instead of macam nak buat macam ni saja, kita nak stress out komputer kita so that dia jadi 100%, tapi kita tak nak dia hang. Kita nak bagi dia cukup-cukup saja proses so that dia sampai 100%. Macam mana nak buat macam tu? Okay, kita buat macam ni. So yang ni kita boleh komen macam mana? 2 kali slash, dia akan terus komen. Sama macam Java kan. So for buat macam ni for I sama dengan kosong, I kurang pada berapa tu, 99999 million something lah. Okay, so I plus plus. Basically program ni tak buat apa pun, dia just loop, and the loop is very long. Okay, sama juga ni, dia J kurang pada okay, J plus plus. Kenapa nak buat macam ni? Sebab kita nak tengok capability of kita punya current processor, sampai berapa proses yang dia boleh buat. Alright, so yang ni saja dia punya program. So jangan lupa build solution. So build solution ni simple je, F6 ataupun tekan build solution. Okay, tak payah tekan run. Nak tekan run pun boleh, tapi nanti dia lama lah. Okay, instead buat macam ni, F6. So program kita akan compile dekat dalam ni. Kalau awak tak tekan build, MPI lab ni takkan keluar. Right, so next apa yang kita nak buat sekarang? Okay, kita nak run contoh dia. Saya nak try processor saya i7. Saya try 2 saja proses. Tapi 2 proses ni memang takkan berhenti. Okay, so apa akan jadi? Cuba buka task manager awak. Ambil ke CPU. Yang ni boleh tukar change graph tu overall. Kalau dia macam ni, logical dia macam ni. So awak tengok berapa persen yang proses saya yang dia pakai. So contoh kat sini processor saya dia pakai utilization is around 51%. Okay, dalam 51%. Kalau awak tengok kat sini walaupun ada 8 kat sini, utilization dia hanya 51%. What's the rest of the processor? Yang tu yang kita nak kata resource kita under utilize. Walaupun program ni lambat dah habis, tapi we did not use every single processor yang kita ada. So kita tak nak macam ni. Kita nak make sure that we have utilized every single processing resources yang kita ada currently have. Alright, so boleh tutup. Macam mana nak tutup? Simple je, tekan control dekat keyboard, tekan C. Okay, hantar dia akan abort job. Bila dia abort job, cuba tengok graf dia akan turun terus immediately. Utilization turun nampak 80%. Actually saya tengah buat ni, saya tengah record video apa semua, that's why dia punya utilization is a bit high. Basically kalau 2 proses je, komputer saya selalu dalam 20% je tu. Since dia dah pakai lebih kurang 30%, that's why dia jadi 45%. Okay, so next kita nak try berapa yang dia boleh naik sampai 100%. Kita try 4 contoh dia. Okay, lepas ni awak kena buat benda yang sama, try start pada 2, lepas tu 4, lepas tu 8, lepas tu sampailah prosesor awak naik 100%. Okay, screenshot each and every single one of awak punya execution. Okay, macam ni contoh. Saya pakai dalam 4. Okay,
So bila 4 dia naik jadi 84%. Right? So dia jadi 84%. Sebab processor saya i7, saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Logical core ada 8. Okay. So 8 logical processor, meaning kalau kita handle satu proses dia akan naik 25%. 35% pula kalau 8. Kalau 4 35%. Kalau 8 berapa, dia akan naik dalam berapa belah persen lah. Lepas tu naik lagi. Kalau kita buat 4 dia akan jadi 50%. Okay, kalau kita buat 8 dia akan jadi 100%. Okay, try sampailah prosesor awak akan max out. So Ctrl C, kita boleh cancel dia. Okay, kita cancel execution dia. Okay, Ctrl C. Biasalah dia akan lambat sikit sebab ada banyak proses. Kita dah ada 4 proses tadi. Okay, kadang-kadang ada yang Ctrl C ni tak boleh. Boleh ni lah. Okay, boleh terminate lah semua sebab OS awak tak mampu nak destroy dia. Dan kita try, let's say 6. Saya rasa 6 dia akan jadi 100% sebab saya dah ada 50% utilization macam tu. Okay, kita test 6. So awak tengok saya punya processor naik sebanyak 100%. So untuk lab hari ni kita nak tengok, kita nak investigate the capability of our processor. How much processors that your processor can accommodate. Meaning that if you put in 2, so how many percentage that it take for the whole processor to process kan. Then with 4 process, how many utilization, and then 6, and then 8 for example. Okay, kalau dah 4 dah max out, so stop at 4. Kalau 6 dah max out, stop at 6. Kalau 2 dah max out, stop at 2, buy new laptop. Okay, so 100%. See, sebab walaupun even though okay, my laptop actually supports more than 6, tapi sebab saya dah pakai sikit tadi 50%, that's why dia jadi 100% kat sini. So boleh destroy dia punya execution. Okay, tak keyboard Ctrl C. Alright, tunggu kejap, dia akan terminate kita punya proses. Kalau nak terminate satu-satu sendiri pun boleh kat sini. Kalau pasang so ada 16, setiap satu ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 different proses kat sini. Cuba tengok dia pakai 11%. So kalau yang tadi tu tak boleh juga, kat sini tak boleh, dia boleh lah. Okay, so kalau boleh destroy kat situ, kalau tak boleh destroy dekat task manager awak. Okay, dia mudah sikit daripada yang hari tu. Macam hari tu dia terlalu banyak proses, kita nak destroy satu-satu dalam task manager tak boleh. That's why restart komputer. Okay, so dia akan turun balik to idle punya state. Alright, so basically yang tu je untuk lab hari ni. Okay, make sure awak boleh buat so that you can retrieve all 100% of your processor. Macam mana cara dia? Kita buat sudo, kita panggil sudo lah ni, okay? Sudo for loop, sudo for nested loop ni, so that the processor will keep on processing something yang tak ada lah, okay? Walaupun tak ada apa-apa proses dalam ni, tapi dia akan buat looping ni sampai dia siap. Alright, so mudah je lab hari ni. Okay, so make sure buat, and once dah buat boleh submit. Saya bagi sikit je lah time untuk buat lab ni sebab apa, benda ni sangat-sangat mudah. Tapi insyaAllah for next week we will try to investigate something harder, apa, untuk buat program macam mana kita nak send message dekat setiap satu proses, so that proses lain akan ambil, kita akan buat yang itu. Alright, okay, with that I will end my video here. So thank you very much for watching and listening. Assalamualaikum.